Sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat baca surah Al-Mulk 30 ayat bersama-sama tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur, dialog-alogkan yang baru sampai, dan kita mengaji sama-sama ayat yang ke-26 ya, ayat ke-26. Terima kasih kerana join. Waktu rehat ni agaknya mencabar sikit ya, mencabar bawan-bawan dekat-dekat PKNS tu. Rasa macam nak ke sana ke nak ke sini, nak ke sana nak ke sini kan. Jadi kemungkinan ada yang rasa macam tak tahan, pergi makan dan datang balik. Alhamdulillah, tak ada masalah. Yang penting kita join mengaji, dapat ilmu 2-3 hukum hakam tajwid satu hari dah cukup dah kan. Maknanya kalau kita jumpa, belajar, ada tambahan ilmu, alhamdulillah, tu yang dikatakan amat bernilai. Tetapi kalau bila kita sehari tak ada ilmu Al-Quran, tambah ilmu Quran, tambah hafazan, maka kita tengok baliklah apa yang kita buat. Adakah kita termasuk pada golongan orang yang beruntung ataupun rugi satu hari tersebut. Jadi tuan-tuan, masa kita yang telah lalu akan jadi kenangan buat kita ya. Pukul 12.58, pukul 12.55 tadi dah jadi kenangan buat kita. Sekarang ni pukul apa dah? Pukul 1 apa minit dah ini? 1.14. Okey, 1.13 jadi kenangan buat kita, kenangan yang manis mengaji Quran surah Al-Mulk. So benda tu akan jadi kenangan buat kita, semua masa akan dicatat. Maka saya nasihatkan buat kita semua, ada masa untuk kita mengaji, ada masa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok ayat yang ke-26. Qul innama, bismillahirrahmanirrahim, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ayat ni taklah perlu pada nafas yang panjang, tetapi kalau sila ambil nafas boleh berhenti, boleh terberhenti. Qul innamal ilmu indallah, terberhenti kat situ. Sama boleh ke Ustaz? Boleh, tapi kalau boleh kita habiskan satu nafas lah, sebab dia tak perlu bertenaga sangat. Genapkan satu nafas, boleh? Maknanya kita baca satu nafas sekali jalan. Tapi kalau kita terberhenti, berhenti dekat indallah wa innama, dan sesungguhnya. Jadi kita tengok di sini, boleh kita sambung di situ, tapi kalau boleh kita genapkan satu nafas ya. Qul innamal ilmu, kita tengok di sini qul, pastikan di sini perkataan ataupun kalimah huruf qaf. Sebab kadang-kadang kita berbunyi macam kul, kaki, ku,
Kul, dia macam nak cenderung pada kaf, baris depan. Kul, tak. Qul dengan Q. Qul, cuba. Qul. Baru bunyi Arab sikit. Kalau bunyi Qul innama, bunyi Melayu pula. Bunyi pelat. Okey. Qul innama. Di sini pastikan setiap nun yang bersabdu selalu Ustaz bagi tahu ialah wajibul gunnah 2 harakat. Ya. Qul innamal ilmu. Al-ilmu di sini alif lam qamariyah. Maknanya kita kena matikan lam tu, dan matikan dia tu jangan bunyi ada lantun ataupun terputus nafas ke. Contoh dia bunyi macam ni lantun dia. Qul innamal ilmu, qul innamal ilmu. Le tu tak nak. Kita nak qul innamal ilmu, qul innamal ilmu. Lam tu mati tapi tak melantun. Boleh ya? Maksudnya ada orang baca macam ni, dia selamba je dia lalu. Qul innamal ilmu, le tu padam. Jangan. Qul innamal ilmu, sebab dia lam di sini bukan huruf yang diperlu kita lantunkan. Dia mati sahaja, tapi jangan putus pula. Ustaz Karim kata jangan melantunkan lam tu. Maka I berhenti dah, takut bunyi melantun. Contohnya qul innamal, ambil nafas, ilmu, dah ini nafas lain, dah terputus makna dia. Terputus kalimah tu. Macam kita lah, nama kita, contohnya nama kita Khairul Bariyah, kan nama perempuan kan ada nama Khairul Bariyah. Kita berubah nama dia Khairul, main nafas lain, Bariyah. Khairul tu yang sebelah tu nama Abang Khairul juga. Dia boleh pandang, betul tak ada? Ada. Abang Khairul tengok saya. Kenapa Ustaz panggil saya? Tak, saya nak panggil Bariyah tapi terputus nafas tadi. Putus dah makna dia. Jadi kita kena pastikan, pastikan. Kan nama perempuan kan ada Khairul Bariyah, ada kan? Jarang ada lah. Ada siapa sini nama Khairul Bariyah? Tak ada kan? Jadi tengok di sini, kalau terputus Khairul, apa nama-nama yang baik, banyak nama Khairul kita kan. So kita kena genapkan satu nafas. Maknanya biar bunyi dia tanpa ada macam lantunan. Qul innamal ilmu pastikan ain di sini bunyi ain dia di tengah halqum. Sebab ada orang kita dia bunyi macam ni. Qul innamal ilmu, dia macam 2 kali i pula sini. 2 kali alif bawah i. Walahal kita innama tu betul lah hamzah baris bawah. Tapi kalau ilmu di sini ain, di mana makhraj dia? Di tengah halqum. Qul innamal ilmu, sini ilmu. Jadi jangan nak ke hidung pula. Qul innamal ilmu, tak boleh. Ilmu naik, dia bunyi di tengah halqum saja. Okey. Pastikan di sini pula. Sebab tu kata kupasan dia agaknya lumit sikitlah kan. Jadi kalau boleh kita take note. Qul dengar 2 harakat. Qul innamal ilmu indallah, ilmu dua-dua ain baris bawah sini. Pastikan bunyi Arab, pastikan bunyi dia tengah halqum. Jangan satu bunyi Arab, satu lagi bunyi selain kita pula. Contoh qul innamal ilmu indallah, tak boleh. Qul innamal ilmu dua-dua ain di sini pastikan. Itulah orang kata bahasa Arab ya. Walaupun kita rasa beratnya ya Ustaz nak sebut huruf ain ni. Tak, bila kita dah latih besok, kita dah biasakan sebutan dia, tak akan rasa lagi dah rasa berat. Yang berat bila kita tak latih dia, akan rasa berat lah sebab kita tak dilatih. Okey. Pastikan mula di sini, cuba tuan-puan tengok atas nun mati yang sambung dengan dal tu. Nak tanya, ada baris tak? Ada tanda bulan sabit tak? Ada baris bulat ke ataupun tanda bulat ke, tanda apa sahaja? Tak ada kan? Maknanya nun kosong. Bermakna di sini dia ada hukum dengung di sini. Setiap nun mati yang tidak ada baris bersambung dengan dal, maka hukum dia adalah hukum apa sini? Nasi pataya, nasi goreng. Ustaz janganlah sebut makanan Ustaz, kami dah terliur Ustaz ni. Kami cabut tadi tak habis kelas nanti. Tak cerita je. Bila sebut bab makan ni mesti tersenyum automatik dia panggil terliur kan. Jadi Ustaz sebut makhraj nun mati jumpa dengan dal, apa hukum di sini? Saya bagi 2 pilihan. Izhar halqi ke ikhfa hakiki. Ni jawapan yang salah satu betul.
izhar halqi ke ataupun ikhfa hakiki? Mana satu ni? Ikhfa ikhfa. Sebab daripada huruf ikhfa, setiap nun jumpa dengan dal pada huruf ikhfa. Ustaz nak ulang kaji sikit boleh tak? Lama Ustaz ni tiba-tiba tanya soalan mana ni. Huruf ikhfa. Tak apa, jawab je berapa. Suka hati lah nak jawab berapa, tapi jangan lebih pada hak dia lah. Huruf hijaiyah ada 28 semua. Jangan pergi sebut semua 38. Memang nampak sangat kata tak ingat. Huruf ikhfa ada berapa? Ustaz muslimat dulu, muslimat. 15. Betul ke lelaki? Muslimat kata 15. Tadi cak ya muslimat kadang-kadang memang tembak macam tu je. Betul ke? Betul. Okey muslimat, Ustaz tanya soalan yang kedua pula. Bagus jawapan dia. Dalam rangkaian apa? Tak apa. Boleh tengok dekat Syekh Google. Buka kat Google. Kan ada pakai smartphone tu. Tengok huruf ikhfa ada berapa semua. Itu ilmu, tak apa. Barangkali kita tengok dulu dekat Google dan kita boleh hafal. Nikmat tu ilmu juga. Walaupun kita curi tengok, tak ada masalah. Saya benarkan. Bukan baiksa. 15 huruf nak sebut satu-satu susah. Okey, dalam rangkaian apa? Ustaz pernah kita sehari kan suruh hafal kan? Ustaz sebut dah senang. Okey, dalam rangkaian satu jeza, saddaka, fathiq, datazin, syadzin. Ni ulang kaji ni. Ulang kaji sebab ada student baru, saya tengok ada wajah-wajah baru ni. Daripada geng subuh macam Jumaat ke? Sebab tengah viral sekarang ni. Apa-apa terima kasih yang datang. Saya yakin kita bulan 1 ni kemungkinan ada staff-staff baru yang baru masuk ke MBI. Jadi kita mengucapkan selamat datang lah. So kami ada sebulan sekali kelas. Ni pun nak khatam dah ni surah Al-Mulk ni. Lepas ni kita mengaji surah apa pula tak tahulah. Kalau diizinkan kita kemungkinan belajar surah Yasin pula. Yasin dah kan? Yasin dah. Kita orang dah khatam dah. Khatam je, ingat belum lagi. Okey, baik. Sebab saya tengok ada wajah-wajah yang baru. Welcome, selamat datang. Tu pun dia orang tanya macam pernah tengok ustaz ni kat mana, tak tahulah. Nantilah tercerita kemudian. Okey, tanyalah Suzy, tanya kak-kak tu kat belakang tu, tanyalah abang-abang yang baru datang. Apapun kami ngaji santai-santai ya. So jangan segan, jangan apa, jangan. Baik, kita tengok di sini huruf ikhfa haqiqi ada 15. Satu jeza, satu perkataan, satu jeza, satu kalimah. Saddaka, fathiq, datadhin, syadzin. 5 rengkap, 5 kalimah. Jadi kalau boleh kita hafal satu-satu tu bagus. Satu jeza. Kata kita hafal sekarang ni satu jeza. Besok saddaka. Lusa 5 hari dah hafal dah. Mari minggu depan lupa. Kenapa? Sikit sangat ustaz ni. Macam mana nak hafal? Tak, kalau boleh hafal ni untuk modal kita baca, kita tahu rojokkan dia, tempat kita nak rojok kat mana. Okey. Boleh ya? Kita ulang kejap ya. Tadi kita sambung balik. Di sini indallah, pastikan dengung 2 harakat. Lepas tu sambil kita dengung melalui hidung tu, kita pergikan ataupun letakkan lidah kita ke makhraj yang kita nak ambil tu. Makhraj apa? Makhraj dal. Maka kita standby dal lah. Ainda. Jangan kita nak baca dal pergi ke shin. Ainda. Macam nak cenderung ke shin, cenderung ke sad, kita boleh. So kita tengok balik. Kalau terasa macam terlepas nak pergi kepada sad, ulang balik ayat tersebut. Ya, contoh kita baca qul innamal ilmu 'indallah. Macam nak pergi ke sad ni, ulang balik. Qul innamal ilmu 'indallah. Pastikan. Okey? Pastikan di sini Allah lafzul jalalah sini kita kena angkat nada sikit. Nada kita baca jangan sama je. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bila sebut nama Allah lafzul jalalah kita kena angkat nada dia mengagungkan nama Allah. Qul innamal ilmu 'indallahi. Allahi. Baru kita nampak keagungan dan kita nampak lafzul jalalah tu tiun dia angkat sikit. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Rasa macam sedap dengar. Sebab apa? Sebut nama Allah tu kita angkat sikit, nampak ada beza.
antara kalimah-kalimah lain. Itu yang Ustaz belajar. So kita baca sini, qul innamal ilmu indallahi wa hi, jelaskan. Ada orang baca kurang jelas hi. Qul innamal ilmu indallahi wa innama, dia macam tak jelaskan baris bawah tu. Jelas satu-satu. Macam Ustaz belajar dulu, Tok Guru kata sebutkan huruf, bagikan setiap huruf hak dia. Kalau baris bawah, jelaskan baris bawah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, jelaskan ba bawah bi, bismi. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, dia macam tak keluar seketul. Maka kita bagi hak dia hi, mi, Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan baris-baris tersebut. Boleh ya? Okey. Wa innama, pastikan di sini wa lembut. Jangan wa innama, tak boleh. Wa innama, waw lembut, hamzah lembut. Lepas tu wajibul ghunnah, mim yang nun yang bersabdu, wajibul ghunnah harakatain. Apa harakatain? Dua harakat. Ataupun kita tengok di sini, wa innama, kita hijau satu-satu ya. Wa innama, dengung di sini dua harakat. Panjang ma pula di sini berapa harakat? Ni hukum mat apa di sini? Mat dia paling Ustaz saya selalu bila tengah-tengah hari ni, saya tahu ada yang mengantuk, ada yang penat, saya terpaksa kena buat lawak sikit. Mat apa yang paling panjang tuan-puan? Mat apa mat? Mat rempik Dia tarik kat jalan, kat highway tu 13 harakat lah kan, 6 harakat je. Tarik gear 3 tu sampai ke 60. 60 betul, okey lagi. Gear 3 100. Boleh kan? Betul bubuh kiang ke tangan? Tu ni Ustaz walawak je, tak kena mengena Cuma ni tu dah tu mad, yang ni mad dengan dal. Mad di sini panjang panjang, mad yang panjang di sini. Tanda mad di sini Ustaz nak tanya, wa innama ana nazir. Wa innama ana nazir, dia duduk dalam dua kalimah. Macam mana Ustaz? Hukum mad di sini, bila kita tengok balik, ada dua hukum dan dinamakan mad muttasil ataupun mad wajib muttasil. Satu lagi mad jaiz munfasil. Apa makna Ustaz ni? First time kami datang ni Ustaz. Okey, mad wajib muttasil ni maknanya dia dalam satu kalimah. Tanda mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Contoh as-sama, satu kalimah, itu mad wajib muttasil. Kalau innama di sini, dia mari di hujung dia tak ada hamzah, dia ada di hujung dia ada alif, tanda mad. Betul tak? Wa innama, hamzah di mana? Kalimah yang sama ke kalimah lain? Kalimah lain. Wa innama ana. Ana tu, hamzah yang ke ana tu, dia maknanya dalam dua buah rumah ataupun dua kalimah. Innama wa innama, hujung dia tanda mad ataupun tanda kening ataupun tanda awan. Innama, hamzah baris atas ke baris bawah dalam kalimah yang lain, tu namanya munfasil. Mad jaiz munfasil ni berpisah, dia tak duduk sekali. Tanda mad dia dalam kalimah lain, tanda hamzah dia dekat kalimah yang satu lagi sebelah tu. Faham ya? Maknanya di sini kita kena baca kadar panjang dia berapa harakat, kebiasaan berapa harakat? 6 tu kira max lebih lah. 4. Biasa kita baca 4 ya. Biasa kita baca 4 harakat ke 4 rakaat? Kadang-kadang tak pernah masuk kelas Quran, orang tanya berapa ni panjang dia? Panjang dia Ustaz 4 rakaat. 4 rakaat tu Zuhur semayang. Ustaz, alah Ustaz ni janganlah Ustaz, elak Ustaz, kita orang gurau-gurau Ustaz kan. Memanglah dia patah balik marah kat kita kan? Ustaz ni saja tau. Macam tu saya kata, apa,
Saya tersasa Ustaz, rakaat tu solat lah. Harakat dia, harakat dengan rakaat ni dekat-dekat tau. Dia macam huruf yang berdekatan. Jadi baca kita biasa kita baca 4 harakat. Jadi kalau tuan-tuan nak baca 2 harakat boleh tak? Boleh? Boleh. Tapi kena maintain lah. Semua mad jaiz munfasil 2 harakat semua bila kita baca riwayat Jazari. Ni kena belajar asing pula lah. Kena tengok macam mana Jazari ni, maknanya kena maintain 2 semua lah. Mana mad jaiz kita buat 2 je. Contoh macam ni, kita pergi Mekah kan, solat tarawih kat Mekah, imam kat Mekah baca banyak Jazari. Dia baca dia pendek je. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan dia tak panjang, tepat mad jaiz tu. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Tuan-tuan kata, kenapa ustaz ni kata 4 harakat kita belajar kita hari? Rupanya ada bacaan cara lain, iaitu bacaan Jazari. Tapi kena mantaplah bacaan kita tu. Jangan kejap Jazari, kejap riwayat Hafiz yang kita baca sekarang ni, riwayat Hafiz an Asim. Jalan mana? Jazari ke Syatibi? Jadi kita baca ni, tengok balik di sini 4 harakat, tak boleh baca 2 harakat bacaan kita. Tapi kalau terbaca 2 harakat tak ada masalah, tak salah. Cuma kita baca tarik lain lah, jalan lain atau cara lain. Jadi kita tengok di sini, kita baca berapa sini, take note di sini 2, 4 ataupun 5 harakat. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Biasanya kita baca 4 harakat lah. Kalau imam-imam kita baca 4 harakat. Okey. Tengok di sini balik, ana tu dalam perkataan ana. Ana di sini kalau kita heja balik asal dia ana panjang. Tapi di sini panjang ke pendek? Pendek. Sebab apa? Dia ada tanda bulat atas alif tu. Maknanya kita baca sekadar 1 harakat je lah, bukan 2 harakat. Ana 2, ana mana 1 alif je lah, ana. Jadi kita baca dia umpama dia macam nun bujang, nun tak bersambung dengan alif. Tapi kalau orang tak pandai, orang tak pernah belajar, dia kata ustaz di sini I tahu na tu nun alif atas na, baca 2 harakat. Wa innama ana nadhirun. Kenapa? Tu nun alif tu panjang lah ustaz. Dia tak tengok kata atas alif tu ada bulat. Maka di sini bila bulat, ada bulat atas alif, hanya kadar dia tertulis sahaja ataupun bentuk dia ada tapi tak berfungsi. Makna tak dibaca lah. Makna tak baca 2 harakat. Kita baca wa innama ana nadhi anana, dia rapat. Anana macam tu. Ana nadhirum, tak ada ana nadhirum. Jadi kalau orang tak pandai, orang tak pernah belajar, dia kata, oh sedapnya ustaz terbaca ana nadhi wa innama ana nadhirum mubin. Kat sebuah masjid lah, kita tengok ustaz tu pun tak belajar, dia main hentam saja baca, makmum yang tak faham, Allah sedapnya panjang dia bunyi dengung, ya Allah ai kagum lah ustaz tu, rasa minat lah dengan ustaz tu. Contoh kan, tengok-tengok ustaz tu ke laut sebenarnya kan. Jadi kalau kita tak tahu, maknanya kita berminat dengan yang baca tu sebenarnya tak berapa nak tepat. Okey, jadi kita minat dengan qari-qari yang hebat, kita boleh jadikan dia idola kita, seperti syekh-syekh dekat YouTube ke, syekh-syekh dekat dekat TV, Syekh Mishari, Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, banyak masyayikh qurra-qurra yang hebat. Okey, tengok di sini, wa innama ana nadhirum mubin. Nadhir di sini makhraj zal. Pastikan tuan-tuan makhraj zal bunyi kat mana? Hujung lidah, hujung gigi kan. Ada orang baca bunyi macam ni, nazirun, z. Tak boleh. Dia kena dengan dz. Wa innama ana nadhirun, keluar lidah. Ustaz, buruk dah ustaz keluar lidah, macam tak sopan lah ustaz. Tak, memang macam tu. Memang macam tu. Macam kita belajar bahasa putih lah. Ustaz tak pandai bahasa putih tau. Nak tanya bahasa putih, nothing ke macam mana orang sebut? Tak, orang putih jangan kita. Dia macam keluar lidah sikit kan. Betul tak?
Tapi kalau kau nothing, kalau bunyi kalau keluar bunyi kau Kelantan pula lagi lain pula jadi bunyinya. Faham tak? Jadi makhraj dia tu hujung lidah, hujung gigi senang je. Kemungkinan barangkali kita first time sebut memang rasa macam terkeluar alio tau. Betul tak? Tempias sampai kat skrin handphone tu nampak macam-macam hujan lah ni, tempias lah ni MBI ni. Rupanya alio sendiri tak sedar sebut. Pasal first time Ustaz Karim ajar kami kata huruf zal di hujung lidah, hujung gigi. Tuan-tuan, saya nak ulang kaji balik ni. Setahun sekali ni akhir tahun ni kita dah masuk tahun baru. Huruf yang dikatakan hujung lidah, hujung gigi ni berapa huruf semua? Ada berapa? Ni tengok dah terpacak sini ni. Berapa ni? Tak payah dah tengok dinding, tengok mana ni. Apa ni? Berapa ni? 3 huruf. Duk cari kat dinding, kat ilham. Mana lah ilham tak main-main ni semua ni. Berapa? 3 huruf. Pertama, kalau kita ikut huruf ya. Ikut huruf alif, bata, sa. Sa yang titik 3 tu. Adik pada ta. Okey. Sa. Keluar lidah. Cuba siapa sebut satu-satu. Cuba kita ngejar balik. Nak ulang kaji ni sebab ada yang student baru ni. Jadi ada yang baru join, duk pening-pening lagi tak cara macam mana apabila Ustaz Karim ni. Nampak macam Pak Arab garangnya apa ni. Tak, saya tak garang Saya nak mengajar dan saya nak bagi ilmu yang tuan-tuan dapat terima dengan hati yang rasa tenang. Okey, makhraj dia sa. Lepas tu kalau kita hajar balik, baris atas, baris bawah, baris depan macam mana? Sa, si, su. Dia memang nampak buruk keluar lidah dia. Tapi bila dah tuan-puan dah terror sebut esok, tak perlu nak keluar lebih sangat dah. Sikit je. Sa, si, su. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau first time, kemungkinan dia akan rasa macam ada ailio terkeluar, tempias dan sebagainya. Peringkat awal. Huruf yang kedua, ikut huruf ya. Pergi kepada dal, lepas tu zal. Banyak dalam Quran akan kalimah allazi. Allazi kan banyak, setiap muka surat mesti ada allazi. Kalau tuan-tuan sebut allazi, dia di mana lain? Z. Jadi kita kena keluar lidah. Allazi. Nak tak nak kena keluar. Tak sopan Ustaz, tak boleh. I segan lah. I baru kahwin, suami I takut nanti kita macam I ni jelas lidah kat suami I. Tak. Dia tak marah. Kalau dia marah, jumpa dengan Ustaz. Kalau suami faham, ya saya pandai dah saya ngaji ni, bagus kan. Makhraj zal tu bunyi kemas. Okey, belajar kat mana? Kat MBI. Baru bulan pertama. Dah pandai dah. Yang tu je. Yang lain insya-Allah akan menyusul nanti. Alhamdulillah. Itu ilmu namanya ilmu. Beruntung tuan-tuan, sebab bukan semua orang 1 jam berehat ni dan dapat ilmu. So tuan-tuan, sekali-sekala ustaz datang pun sebulan sekali je pun. So kalau tuan-tuan boleh fokus, insya-Allah lama-lama kita ada ilmu. Baik. Yang ketiga, harf apa? Harf dha. Adik pada ta besar. Dha. Jadi ramai daripada kalangan kita bila sebut dha, dia sebut za. Za. Sadaqallahul. Cuba kita hajar balik. Selalu kita sebut sadaqallahul azim. Azim. Lidah tak keluar langsung. Sepatutnya kena keluar dha. Sadaqallahul azim. Cuba. Jangan tutup Quran pula. Aku bukan dah habis tak awal lagi. Ada 5 minit lagi. Sadaqallahul azim. Keluar lidah. Cuba. Bukan azim. Tak nak nipis, tak nak tebal-tebal. Azim. Sadaqallahul azim. Cuba. Kalau sadaqallahul azim, dia jadi zal bawah zi pula. Salah. Makhraj zal atas tadi. So ingat 3 huruf ni yang kita selalu terlepas pandang, sebab kita dalam bahasa Melayu kita tak ada huruf tu. Tak ada. Kecuali orang yang lidah, minta maaf ya, ada yang orang yang tak boleh sebut sin dengan syab. Dia sebut sin dengan sa. Semua sama-sama kita sama naik rumah abang tu. Kak Sam tu dia suka sangat-sangat dia. Ada orang tak boleh sebut, maka dia itu namanya dikecualikan. Tapi makhraj sa bagi orang yang normal, dia kena latih. Kalau tak latih memang tak boleh, sebab bahasa Arab tu. Jadi kita mengaji Quran ni bahasa Arab. Sebab ada orang Arab dia lemah dalam huruf Melayu kita, huruf Jawi kita. Tahu huruf apa? Macam ustaz dulu duduk kat Mekah kan, ustaz tak pandai baca Jawi.
Ustaz tak belajar Jawi, Ustaz belajar bahasa Arab je. Dan cakap Arab. Software Arab. Jadi tak bercakap Melayu. Saya sekala cakap Melayu. Bila kita tengok balik, huruf Arab hijaiyah tak ada ca, pa, nga, ja, apa dia? Nya. Jadi memang tak ada. Ustaz tak kerti baca. Kawan-kawan Ustaz pun yang Arab, apa ni? Ustaz pernah baca satu ni, cerita betul ni. Satu amanah datang daripada kampung, dia tulis Jawi. Amanah ini kepada Jawi. Utara Ustaz baca macam mana? Kalau Arab dia macam lain. Amanatu aina kafada. Apa ni tanya bapak saya. Apa nama Karim? Dia kata, kau buat apa Karim? Apa hal ni? Apa masalah kau? Ni amanah daripada kampung ni, dia tulis apa, dia hantar apa dekat baba ni, panggil baba arwah. Dia kata, Abdul Karim, ini nama dia amanah ini kepada. Oh, kenapa Karim baca aina? Bahasa Arab aina. Dia tak baca ini. Nampak tak? So ada benda yang kita tak ada dalam bahasa Arab. Jadi kita kena jangan rasa bangga kita boleh bahasa Jawi kita ni dah cukup dalam bahasa Arab. Tak. Ada bahasa Arab yang kita tak sebut. Berhati-hati ya. Okey. Tengok di sini balik. Wa innama ana nadhi. Dia bunyi nadhi. Jadi kalau tuan-tuan pergi baca dekat Mekah, pergi umrah, baca dekat ustaz-ustaz dekat tiang, muslimat pergi baca sama ustazah dekat tiang kat Masjidil Haram, muslimat baca ni ayat tersebut ataupun surah Al-Mulk sampai di ayat-ayat huruf-huruf yang ustaz ajar tuan-tuan tu, tuan-tuan baca dengan tepat yang mana ustaz ajar. Ustazah tu buta, dia kata, Masya Allah, min aina anti? Dia pada mana kamu? Ustazah tu, ana min MBI. Aku daripada MBI. Entah mana dia, pun tak tahu MBI pun kan. Ana min Gombak. Bunyi qalqalah kubra itu. Apa Gombak? Kan mana ada Arabnya Gombak? Ustazah pun pening. Apa dia? Aina Gombak? Bunyi fi Malaysia. Oh, Malaysia. Masya Allah, kuis. Dia angkat tangan. Mumtazah. Apa Mumtazah? Cemerlang. Maknanya kita nak macam tu. Jangan pergi ke Mekah baca, ustazah tu pening nak tegur kat mana ni, banyak salahnya. Maka kita nak tahu kekuatan ilmu yang kita belajar Quran pada tengah hari ni. Lama-lama kita akan rasa macam confident dan rasa macam boleh lah. Taklah mengaji betul-betul, tapi sekurang-kurangnya sebulan sekali jangan miss lah kelas dengan ustaz. InsyaAllah kita akan ajar setiap walaupun nampak lambat belajar satu ayat, tapi dia punya kekupasan dia tu meliputi banyak hukum hakam. Jadi kalau boleh setiap kelas, tuan-puan boleh take note satu ilmu yang tak boleh diulang kaji lagi. Ustaz pun tak ingat lagi dah. Sebab kita nak ulang balik ayat ni tak dah minggu depan. Bulan depan kita akan masuk pada ayat yang ke 27 pula. 27. Maknanya sekali kita jumpa satu ayat, dua ayat aja, tapi dia punya kupasan dia agaknya taklah mendalami sangat. Cuma ada part-part yang perlu kita highlightkan, maka tuan-tuan kena tanda lah. Okey, hujung ayat ni, wa innama ana nadhirum. Nadhir, pastikan nadhirun. Cuba nadhirun, bunyi dua orang je. Macam ustaz dengan ustaz depan ni, ustaz ni patut tiang, yang lain syahid, syahidah, tak tahu kat mana. Kuat sikit ustaz dengar. Wa innama ana nadhirum mubin. Cuba okey tu boleh lah kan. Kuat sikit lah pada tadi. Pastikan nadhirum mubin. Okey, last kupasan saya tengah hari ni, ustaz nak kupaskan nadhirum mubin di sini. Ra baris depan dua. Okey, ni hukum penting juga ni. Baris depan dua jumpa dengan mim. Nak dengung ke tak nak dengung sini? Nadhirum mubin ke nadhirum mubin? Dengung ke tak dengung? Satu harakat ke dua harakat? Dua harakat. Nadhirum mubin. Setiap baris depan dua berjumpa dengan mim. Hukum dia apa? Hukum apa ni sini? Izhar ke, idgham ke, ikhfa ke, iqlab? Tak apa, mana-mana tak apa, jawab. Ustaz bagi di sekat tali hayat, tak apa, potong dua lah. Idgham ke, ikhfa?
Orang lelaki kita iqlab. Iqlab? Idgham. Ustaz tak dengar ustaz ni. Betul tak muslimat idgham? Betul. Maknanya idgham. Idgham apa sini? Ma'al ghunnah ke bila ghunnah? Serta dengung ke bila dengung? Tak dengung? Serta. Bagus. Dengung apa harakat? 2. Huruf huruf idgham ada berapa semua? Ni ulang kaji kejap. Alamak. 16. 6. Okey, 6. Dalam rangkaian? Alamak, ustaz ni macam ingat kita ni ahli ulama. Bukan. Kan kita belajar itu hari. Dalam perkataan yarmaluna, yarmaluna, ya ra mim lam waw nun, yarmaluna. Itu dalam rangkaian full huruf idgham. Okey, idgham terbagi 2. Dengung, tidak dengung. Okey, kalau dengung dia ada rangkaian lain pula. Apa dia? Idgham ma'al ghunnah, yang huruf yang idgham ma'al ghunnah. Kita bagi kan tadi 6 semua kan? 6. Kita tolak 2 yang tidak dengung, lam dengan ra, tinggal lagi yang 4 yang serta dengung. Dalam rangkaian apa? Yauman ke yanmu? Yauma boleh, yanmu boleh. Yanmu sama juga. Yauman boleh, bagus. Yauman boleh, yanmu pun boleh, sama. Ya nun mim waw. Yauman atau yanmu. Okey. Soalan pula last ni. Huruf qalqalah ada berapa semua? 5. Dalam rangkaian jap orang lelaki kata ustaz ni last kita nak tutup dah majlis kita. Huruf qalqalah ada berapa semua? 5. Dalam rangkaian dia ada rangkaian dia. Dia ada jenis rangkaian, dua jenis rangkaian. Satu Arab, satu Melayu. Orang lelaki. Orang lelaki kata kita orang tak nak riak ustaz. Kita orang jenis tak menunjuk ustaz. Na'uzubillah. Riak tak nak. Okey, kita pergi muslimat pula. Muslimat. Huruf qalqalah ada berapa semua? Kakak kata ada 5 huruf dalam rangkaian khutubun jadin, ataupun dalam rangkaian bahasa Melayu baju dah kotor. Cari kat Google, tak jumpa. Yang jumpa telkom dah kotor. Ada tak? Ada kan? So tengok ya. Maknanya huruf qalqalah ada 5 dalam rangkaian untuk muslimin, muslimat, qata jim dal. Khutubun jadin. Ataupun baju dah kotor, baju dah kotor. Senang je kita nak hafal. Itu Ustaz pun masa-masa bawa balik pada Mekah dulu, anak murid kata ustaz dalam rangkaian bahasa Melayu ustaz. Masa tu saya pun tak lancar Melayu. Dia kata ustaz baju dah kotor. Apa ni kau ni pelik-pelik merepek. Kenapa benda ni? Saya kata aku tak pernah dengar lagi selama hidup ni. Bayangkan daripada lahir sampai besar, balik-balik jumpa dengan anak murid. Dia kata ustaz lain pada kotor pun jadun ada ustaz. Apa dia? Baju dah kotor. Saya pun macam otak saya terpusing balik. Saya kata aku pakai software apa ni tak tahu dah. Tanya balik akak cuba cerita kat saya apa makna tu. Baju. Ustaz kenal baju? Kenal? Dah? Kenal? Tahu? Kotor? Tahu? Oh, baju dah kotor. Lepas tu jadi macam mana? Yalah, baju dah kotor. 5. Dia kata kat saya. Saya kata, sampai sekarang ni, sampai mati saya tak lupa dah. Maknanya, namanya ilmu. Saya pun tak pandai juga. Bila saya belajar dengan kakak jadi guru saya. Bila saya jumpa dengan kakak tu, ustaz, baju dah kotor ustaz. Ingat, kakak terima kasih ustaz. Terima kasih kak. Akak bagi ilmu pada saya yang saya tak ada. Itu namanya ilmu. So jangan kita rasa kakak tu orang biasa. Bahkan kakak tu adalah guru bagi saya. Dia ajar saya walaupun satu kalimah je dia ajar saya. Dengan spontan dia kata ustaz baju dah kotor. Maka saya ingat kakak tu ajar saya khutubun jadin tu ada rangkaian bahasa Melayu untuk kita hafal dalam rangkaian kataan dia baju dah kotor. Sampai sekarang ni saya anggap kakak tu untuk guru saya. Ajar saya satu kalimah je akak. Saya ingat akak tu jadi guru saya. Selalu saya doakan. Terima kasih kepada akak-akak yang ajar saya baju dah kotor. Ada? Ustaz simpan. Sebab itu ilmu. Hargailah pada orang yang memberikan ilmu buat kita. So muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajar kita alif bata kita siapa? Ayah mak kita kan. Guru-guru kafar. Jangan lupa sama sekali doakan untuk mereka. Kadang-kadang kita dah berjawatan tinggi, umur kita pun dah meningkat,
Tengok-tengok guru yang mengajar kafar kita pun dah pencen, ada yang telah kembali ke rahmatullah. So jangan lupa sertai doa kita. Dalam doa kita, ampunilah segala dosa ibu bapa kita, anak kita, keturunan kita, sahabat kita. Jangan lupa doa buat guru-guru. Ini selalu Ustaz highlightkan. Tolong okey, last kita nak tutup dah. Dengar di sini idgham ma'al ghunnah, nadhirum mubin. Hujung di sini panjang ke pendek? Mubin ke mubin ke mubin. 4 harakat. 4 harakat ya. Maknanya semua dalam surah Al-Mulk di hujung-hujung tu kita kena baca landing dengan 4 harakat. Wallahu a'lam. Ada soalan apa-apa ke? Muslimat ada soalan apa-apa ke? Tak ada bolehlah kalau nak tengok bacaan surah Al-Mulk, Syekh Mishari, Ustaz sendiri pun ada tekan Abdul Karim Al-Makki, ada bacaan Ustaz, ada berbagai irama-irama. Bolehlah nak belajar-belajar, tengok kat YouTube ada, dekat TikTok pun ada, search Abdul Karim Al-Makki. Boleh insya-Allah. Jom kita baca ayat ni sama-sama. Ustaz nak latihkan tuan-tuan satu nafas ya. Ustaz baca, Ustaz habis, tuan-tuan ambil nafas, ekstra nafas supaya kita sampai landing dengan aman damai, tak nak semput. Ada yang mati syahid tengah jalan, tak cukup nafas, tak nak. Kita nak betul-betul landing tu nampak macam orang kata kalau pilot tu dia landing tu dia tak bunyi, tak goyang sangat dia punya flight tu. Jadi orang dalam flight tu tak terasa penumpang. Tengok-tengok dah sampai KLA dah. Alhamdulillah. Ini sampai dekat Subang, goyang seluruh kampung. Contoh kan. Dah sampai, baru tahu kata sampai. Jangan. Sebab apa? Kita tak tahu, kemungkinan barangkali angin kuat ke sebagainya. Tapi ada teknik untuk kita nak landing tu. Ambil nafas melalui hidung. Ingat tips ni. Melalui hidung dan tarik nafas biar panjang. Kecuali sesama. Kalau sesama ambil nafas melalui mulut. Boleh ya? Okey, Ustaz baca dulu, tuan-tuan ikut Ustaz. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. 1 2 3. Yang dia tu semua hafiz kot. Tak apa, kita husnuzan. Ustaz ni husnuzan lah kami. Kami kan hafizah. Okeylah, tak apa. Kali ni hafizah. Tapi kalau boleh tolong ya hafal surah Al-Mulk tuan-tuan. Kalau kita azam nak hafal tahun ni, boleh hafal. Sebulan boleh hafal. 1 ayat sehari, 30 ayat 30 hari, khatam. Siap. Siapa dah hafal nak tasmik dengan Ustaz, Ustaz boleh tasmik tuan-puan. Kalau nak nombor telefon Ustaz, minta sama Suzi. Syarat hafal 30 juzuk lah. Janganlah letak Quran belakang kamera pula. Letak di sini, Ustaz saya hafal Ustaz. Ada budak tahfiz dia kata, Ustaz saya dah hafal Ustaz, saya hafiz Ustaz, alhamdulillah. So abang dia pegang Quran belakang tu, belakang kamera, dia baca, kebetulan jatuh Quran, gerbom jatuh. Apa ni, wa inna man sadaqallahu alazim. Ada hal emergency Ustaz, minta maaf Ustaz, saya dengar Quran jatuh tadi dan saya nampak dia macam ada orang belakang kan. Sebab kalau boleh, kalau siapa hafal boleh tasmik dengan Ustaz. Ustaz bagi masa untuk yang nak tasmik daripada MBI. Boleh siapa yang hafal dah angkat tangan. Ana tak nak riak, ana ikhlas lillahi ta'ala. Tak apalah, okey, tak ada masalah. Yang penting kita azam insya-Allah akhir tahun ni kita tasmik. Boleh saya bagi tempoh setahun lah, senang. Warranty setahun. Kalau cakap sebulan kan, bulan depan tadi tinggal saya dengan kamera sahaja. Kamera 2 ni, yang juru kamera pun tak ada sekali. Tinggal tiang, muslimat pun tiang, tak ada orang. Kenapa? Ada khusus. Tiba-tiba bos buat khusus ke atas tu. Entah khusus kat mana. Okey, apa pun, cuba tarik nafas sekali lagi. Saya nak sekali lagi, last. Sepatutnya berhenti 45, tapi hari ni semangat lebih sikit awal tahun. Jadi kita baca satu nafas. 1 2 3. Bolehlah dengar 3-4 orang ada yang baca kuat tu, alhamdulillah. Yang membaca kuat tadi tu memberi syafaat kepada yang lain yang hafiz.
Jadi kita nak tahu diri, azam ya tuan-puan. Ustaz cerita benar ni. Kalau boleh tuan-tuan, cuba kita hafal Quran. Sebanyak mana kita hafal Quran, kedudukan kita tu di sisi Allah makin tinggi. Itu dalam hadis, bukan Ustaz cerita ya. Bacalah kamu Quran, seperti mana kamu baca atas muka bumi, sebanyak mana kamu baca dan menghafal, mengamalkan, mentadabburkan, kamu akan dapat level yang sesuai dengan yang kamu buat. Kalau kata kita hafal 2 surah, beza ke dengan orang hafal 5 surah? Beza. Yang 5 surah beza ke yang hafal 10 surah? Beza. Yang hafal 15 juzuk dengan 30 juzuk? Beza. So kalau kita boleh bezakan diri kita ni, kita cuba yang terbaik, amalkan apa yang dalam Al-Quran, jauhkan diri kita daripada benda-benda yang haram, maka Allah Ta'ala muliakan kita di sisinya. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan depan, insya-Allah sebelum Ramadan kita ada lagi sekali lagi insya-Allah. Jadi kita start rajin-rajin baca Quran pada bulan Rejab ini, intro untuk bulan Ramadan supaya kita dapat khatam Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum.